Kerjasama UMNO dan PAS menerusi gagasan Muafakat Nasional MN dijangka menjadi topik hangat yang akan diusulkan pada mesyuarat perwakilan wanita UMNO, Pergerakan Pemuda dan Puteri UMNO bahagian di negeri ini pada Sabtu dan Ahad ini. Namun pada ketika ini kita masih belum dapat lihat pegangan kedua-dua parti ini. Adakah pertalian muafakat ini masih terjalin atau sudah tiada? Pastinya kita nak kupas lebih lanjut mengenai ini bersama dengan Dr. Muhammad Taufik bin Yaakob, pensyarah Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik UM bersama dengan kita. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Selamat pagi Hafizi. Doktor, bagaimana nak memahami pertalian dan jalinan antara UMNO dan PAS menerusi Muafakat Nasional ini seperti retak menanti belah perhubungan mereka ini? Sebelum ini kita lihat hubungan antara UMNO dengan PAS sungguh akrab dan silaturahim itu dalam bentuk kerjasama politik yang dimeterai secara rasmi. Tetapi kita lihat apabila berlakunya perseteruan politik dan perbalahan dalam peringkat kerajaan persekutuan di bawah PN, ini memperlihatkan bahawa sudah ada masalah dan bibit-bibit perseteruan antara UMNO dengan PAS. Meskipun sebenarnya perseteruan itu melibatkan kepimpinan tertinggi parti, tetapi ini memberi kesan besar kepada hubungan antara ahli-ahli UMNO dan PAS di peringkat angka umbi. Mereka tidak mahu sebenarnya wujud satu lagi pergaduhan dan pertelingkahan yang boleh menghancurkan satu kerjasama politik yang sudah dimeterai bersama. Tetapi dalam konteks hari ini kita lihat sudah terdapat perpecahan pandangan dan dua aliran yang utama, iaitu yang mahu meneruskan hubungan dan kerjasama antara UMNO dengan PAS menerusi MN, Muafakat Nasional, dan satu lagi yang menolak MN ini kerana dikatakan PAS itu lebih cenderung dan sayang kepada Bersatu. Maka saya lihat sebenarnya apa yang dilakukan iaitu bagaimana komunikasi antara pemimpin-pemimpin tertinggi dengan melihat semula track record prestasi yang baik di pilihan raya kecil Cameron Highland, Tanjung Piai, dan kemudiannya PAS melihat bagaimana prestasi mereka apabila bekerjasama dengan Bersatu di Melaka itu tidak memberikan satu impak yang begitu luar biasa kepada masa depan PAS di Melaka. Cuma Doktor, kalau kita nak lihat kepada mesyuarat UMNO bahagian di Johor ini, seperti tadi antara isu yang bakal menjadi hangat adalah mengenai pertalian antara UMNO dan juga PAS melalui Muafakat Nasional ini. Dan kalau kita nak lihat juga di peringkat nasional, sesuai tak jika jawatan naib presiden yang dipertandingi diberi kepada wakil bawah umur 50 tahun saja? Bagi saya itu wajib diberikan kepada mereka yang layak, bawah umur 40 tahun. Lihat parti-parti politik yang lain yang meletakkan calon ketua pemuda di bawah umur 40 tahun. Dan UMNO perlu melihat bahawa jika nak lakukan satu perubahan, lihat bagaimana di Melaka itu kesannya begitu besar. Jangan kita melihat kepada tindakan perubahan separuh masa yang akhirnya akan memakan diri pemimpin-pemimpin UMNO dan akan menyebabkan satu tindakan yang tidak cerdik berlaku dalam apa sahaja dasar dan tindakan serta polisi yang nak dilakukan oleh pemimpin-pemimpin UMNO bagi memastikan survival politik UMNO terus kekal dalam politik negara. Dan pada waktu yang sama perlu lihat bagaimana sokongan orang muda kepada parti UMNO sekiranya flip-flop berlaku dalam dasar serta apa sahaja tindakan, khususnya dalam meletakkan satu had umur iaitu di bawah 40 tahun kepada mana-mana calon untuk bertanding sebagai ketua pemuda. Jangan tunjukkan imej yang tidak baik kepada anak muda. Kalau betul-betul nak menarik mereka menyokong UMNO, lakukan perubahan segera. Lihat Melaka, apa kesannya UMNO mendapat sokongan lebih daripada 2/3 majoriti. Ini yang perlu dicontohi oleh UMNO. Jangan lakukan tindakan-tindakan yang boleh mengembalikan UMNO itu pada zaman gelap pada tahun 2018. Dan Doktor, adakah wajar kita menghadkan umur Ketua Pemuda UMNO Malaysia kepada 40 tahun selaras dengan had umur bagi sayap puteri dan had umur bagi Ketua Pemuda bahagian? Bagi saya wajar dan wajib. Tengok parti-parti politik yang lain
Jangan kita beria-ria nak turunkan hak umur 18 kepada pengundi-pengundi automatik, sedangkan UMNO itu ya terumbang ambing nak buat keputusan untuk turunkan hak umur ketua pemuda kepada 40 dan tetapkan kepada 40. Nak remajakan UMNO, lakukan segera. Jangan tengok dan fokus perkara lain, tetapi dalam konteks ketua pemuda pun tak boleh nak selesai masalah ini. Baik, terima kasih kepada pensyarah Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik UM, Dr. Muhammad Taufik bin Yaakob. Sebentar tadi kita membincangkan mengenai survival hala 7 kerjasama muafakat nasional, begitu juga di peringkat tertinggi UMNO itu sendiri kepimpinannya.